Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Hari ini minta maaf ya bagi yang mereka tak tahu, kita telah anjakkan masa ya daripada pukul 7.45 kerana 7.45 tu agak kelam kabut sikit dengan orang semayang maghrib. Jadi saya semalam tu kita serabut sikit lah. Jadi kita anjakkan ke pukul 7.55. Okey, 7.55 dan dijangka akan berakhir dalam 10 ataupun 15 minit. Jadi tuan-tuan, hari ini juga ada masalah teknikal sikit. Masalah teknikalnya bukan apa, tapi sebab kita ni live, kita tak ada masalah tu. Sepatutnya kita live daripada Surau Kondo Kemuncak. Tetapi ada beberapa isu ya. Isunya, masalahnya surau-surau ni di negeri Selangor sebenarnya masih belum dibuka sepenuhnya. Untuk surau lah, ada masjid-masjid, ada 38 masjid yang dibenarkan solat Jumaat dan juga untuk melaksanakan maghrib, isyak dan juga subuh. Di surau-surau masih belum lagi boleh. AJK je boleh. Saya bukan AJK. Tapi insyaAllah kita sedang memohon keizinan lah untuk kita buat di surau. Sekurang-kurangnya macam semalam, lebih kurang 8,000 yang telah berjaya kita bawa ke Surau Kondo Kemuncak, tazkirah semalam. Walaupun tak secara virtual je, dalam surau tu saya berdua je, bertiga. Roza, saya dan juga Bilal. Masya Allah, inilah satu kecanggihan teknologi hari ini. Dengan kita mengadakan FB Live, seolah-olah lah macam pergi ke surau tersebut. Majlis ilmu itu berlangsung di surau. Hari ini kita kembali ke rumah saya, studio yang kita selama 50 hari masa bulan Ramadan. Okey. Malam ini kita akan bercakap berdasarkan buku Kita Tidak Berdosa. Dalam buku Kita Tidak Berdosa ini ada dua bahagian. Bahagian yang utamanya tentang kita tidak berdosa. Dia agak kontroversi sikit lah bila tajuk kita tidak berdosa. Orang kata, mana boleh tidak berdosa? Semua manusia berdosa. Tapi saya telah huraikan dalam siri yang lepas. Yang saya nak fokuskan ini selama 3 ataupun 4 hari, bahagian kedua. Bahagian kedua menceritakan tentang nombor-nombor. Sebab itu tajuk hari ini, nombor-nombor ajaib. Nombor-nombor ajaib. Dalam bahagian kedua buku Kita Tidak Berdosa ini, dia menceritakan nombor infinity, nombor 1, nombor 2, apa lagi nombor? Nombor 900. Tetapi yang saya nak bincang pada hari ini, 3 nombor. Ini saya sangat suka dan biasanya kalau tiap-tiap tahun akan adalah masa dan ketikanya saya akan berceramah dengan khalayak yang ramai tentang nombor ini. Apa dia? Nombor apa? 100,000, 1,000 dan 500. Apa dia tu? Ada orang tahu tak? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi yang 100,000 dulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Mari kita tengok sekejap ya dalam ni. 100,000. Apa yang kita kata 100,000? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Solat di masjidku ini lebih utama 1,000 solat daripada solat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram, dan solat di Masjidil Haram lebih utama 100,000 daripada solat di masjid selainnya. Tuan-tuan, kalau musim haji, kalau orang nak pergi umrah, saya akan sentiasa baca hadis ni. Kalau kita solat dalam Masjidil Haram, dia ibaratnya kita solat, pahala dia tu lebih 100,000 kali berbanding dengan masjid di Shah Alam ni. Okay, beza ya. Jadi apa yang saya selalu sebut, saya selalu ceritalah. Saya kata kalau kita duduk dalam Masjidil Haram 1 jam, bermakna kita duduk 100,000 jam dalam masjid negeri Shah Alam. Ini perbandingannya. Jadi saya kata, pasal apa kalau pergi Mekah duduk tidur kat hotel banyak sangat? Mainlah kita pergi ke masjid, duduk dalam masjid, beriktikaf dalam masjid, baca Quran dalam masjid, tawaf, solat sunat, baca Quran dalam masjid. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya kena duduklah 12 jam 1 saat. Maka saya pun kira lah secara perbandingan, saya kira macam mana. Dalam buku ni saya tulis.
Saya kata, bagi contoh ya, kita bagi clear sikit lah. Katalah kita duduk dalam Masjidil Haram selama 4 jam je sehari. Yang ramai-ramai orang duk buat ni. Dia pergi, subuh pergi balik, Zuhur pergi balik, Asar pergi balik, Maghrib dengan Isyak dia cantum sekali. Ini standard lah. Campur semua sekali tu, kita duduk dalam Masjidil Haram 4 jam. 4 jam. Satu hari ada berapa jam 24 jam. Lalu saya pun bertanya lah, 20 jam lagi duduk kat mana? Oh, ramai yang jawab lah. Oh, duduk shopping lah, duduk kat hotel lah, duduk tidur lah, macam-macam lah dia orang cerita. Shh, saya kata, mana you tahu tu? Tak boleh ke kita jawab, jangan duduk mengata orang. Saya kata, 4 jam dalam masjid, 20 jam di luar masjid. Itu je lah jawab macam tu. Tak usahlah duduk reka-reka. Mana kita tahu? Entah-entah macam-macam dia buatnya. Jadi tuan-tuan, katalah kita duduk 4 jam dalam Masjidil Haram, dia serupa berapa jam duduk dalam masjid negeri Shah Alam ni kalau seminggu duduk di Mekah? Saya kira kat sini, untuk bagi orang faham lah, sebab tu kena pandai matematik tu. 4 jam kali dengan 100,000 kali dengan 7 hari. 2,800,000 jam. Ibaratnya 2,800,000 jam duduk dalam masjid negeri tu. Berapa tahun tu? Allahu Akbar, 320 tahun. Umur kita berapa? Paling lama pun lah katalah 100 tahun. Paling lama lah 100 tahun. Nabi SAW umur 60 tahun Masihi dah meninggal lah. Ini Allah bagi, pergi duduk 7 hari, 4 jam sehari dalam Masjidil Haram, ibarat beramal ibadat di tempat lain 320 tahun, tahu tuan. Dan katalah ada orang cerdik, seorang dah tergila. Aku datang sini bukan buat apa pun, memang kena buat amal ibadat yang khusus lah. Apa yang membezakan Mekah dengan Shah Alam? Masjidil Haram lah. Maka dia kata, aku nak duduk 12 jam 1 saat. Kalau dia duduk 12 jam 1 saat, tolak 1 saat tu, kira 12 jam, 50 dalam masjid, 50% luar masjid, ibarat dia duduk dalam masjid negeri ni 1000 tahun. 1000 tahun tuan. Allahu Akbar. Bila saya cerita macam ni, saya tulis di di Facebook lah, saya tulis dalam UMKM Universiti Muhammad Kamil Ibrahim, ada internet anak-anak murid saya dekat internet tu, UMKM, saya cerita ni, ada orang komen dia kata apa? Allah, buat amal ibadat pun nak berkira. Kira matematik, kira satu-satu lagu tu, dia marah kat saya. Pasal apa? Mungkin dia duduk di luar masjid lama sangat kot, dia geram. Tuan-tuan, yang sebenarnya saya bukan cerita masalah pahala, masalah apa. Ia menceritakan sifat Allah. Allah tu Maha Pengasih, Allah tu Maha Penyayang. Engkau duduk dalam Masjidil Haram tu, 1 jam, serupa 100,000 jam. Duduk di Shah Alam. Apa tu? Itulah sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah. Maknanya, dalam kita melakukan amal ibadat, umrah dan haji ini, Allah tunjukkan sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia bagi ganjaran yang besar. Baik. Bagi orang tak faham, dia duk ingat pergi Mekah je lah dapat 100,000 kan. Tuan-tuan, macam tu lah. Orang ingat pergi Madinah je lah, dia dapat 1,000. Ingat pergi Masjidil Aqsa je dapat 500. Tuan-tuan, kita duduk Malaysia boleh ke 100,000? InsyaAllah boleh. Macam mana cara saya? Mudah je. Ini yang saya duk kongsi dengan kawan-kawan. Allah kata apa? Rasulullah SAW bersabda melalui Rasulullah SAW. Nah, dia kata apa? Siapa yang bangun malam, bangun 1/3 hujung malam yang tersisa, ya Allah ya Tuanku, dia kata apa? Allah kata, ada tak orang yang nak berdoa, aku nak makbulkan? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Mintalah dengan Allah. Ya Allah, bagilah ganjaran aku banyak ni, aku bangun malam ni. Mintalah dengan dia, dah nak sangat. Tetapi bila kita fahamnya, akhirnya kita tak minta benda-benda macam tu. Kita minta apa? Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah. Tuan-tuan, pahala ke apa semua ni tak boleh bawa kita ke syurga secara mutlak. Tapi kalau kita tak ada dosa, insya-Allah dengan rahmat Allah, kita boleh masuk syurga. Jadi perkara yang paling lah yang patut kita minta lah, minta ampunkan dosa lah. Itu yang paling penting lah. Dan minta dengan rahmat Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke syurga-Mu, ya Allah.
Okey. Jadi 100,000 ni bukanlah soal orang pergi haji, orang pergi umrah saja. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat pergi haji, dapat pergi umrah, buat betul-betul lah. Itu je mesej yang nak disampaikan. Sekarang tahun ni orang tak boleh pergi. Tak boleh pergi haji, tak boleh umrah. Amiru, anak saya duduk di Madinah tu pun. Nak buat umrah payah sekarang ni, mana boleh. Jadi orang duduk Madinah pun kalau Allah tak bagi, tak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi yang saya kata nombor tadi yang 100,000. Satu lagi 1,000 ya. 1,000 ni, apa dia? Barang siapa yang solat dalam masjidku. Itu masjidku tu masjid Nabi ya. Masjid dia lah. Masjid Nabawi tu 1,000 kali. Tuan-tuan. Kemudian dikatakan kalau solat di Masjidil Aqsa, duduk dalam Masjidil Aqsa tu 500 kali. Ini tahap dia. Dan kemudian dalam hadis yang lain dia kata apa? Kalaulah ada 3 tempat yang kamu nak bermusafir dan nak bersusah payah kerana nak beramal ibadat, tempat ni. Mana dia? Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan juga di Masjidil Aqsa di Palestin. Ini yang kita nak bersusah payah kalau kita nak pergi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok nombor-nombor dalam ni, bukan saya berkira tau. Bukan saya kata nak buat amal ibadat pun kira kalkulit macam tu. Tak. Yang sebenarnya Nabi yang bagi kat kita tu. Dia kata dah 100,000 kat sini, 1,000 kat sini. Kita guna akal kita. Kita belajar matematik. Kita campur tolak dan kita persembahkanlah pada orang. Janganlah marah saya bila saya kata kalau pergi Masjidil Haram kau duduk tidur je kat hotel. Tak rugi ke? Janganlah. Saya beritahu suruh pertimbangkan. Kalau macam ni. Sama juga kalau kita duk ajak orang, mainlah pergi semayang ke masjid ke surau masa boleh kan? Pasal apa? Semayang di masjid surau berjemaah 27 kali. Lebih baik daripada kita semayang seorang di rumah. 27 kali dengan satu mana lebih baik? 27 lah kan? Pasal apa nak pilih satu? Tapi dia ada pula syarat dia. Syarat macam mana? Orang lelaki, pergilah. Orang perempuan, tempat yang paling afdal di mana? Dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Kita ni sederhana. Tapi kita cakap benda yang betul, kita cakap betul lah. Dan terpulanglah pada orang nak dengar, nak ikut, tak nak ikut. Tetapi suatu hari nanti, insyaAllah tuan-tuan dah ada ilmu tersebut. Macam saya, tuan-tuan dan perempuan, dulu saya mana ada pergi ke surau, aku pergi ke masjid, apa semua. Semayang, kalau tak semayang, kat rumah je. Tetapi bila saya sedar macam tu, ya Allah, Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Dia bagi kita hidup lagi. Dia bagi kita bernyawa lagi. Kemudian dia bagi lagi ganjaran-ganjaran supaya ini menceritakan sifat Allah sebenarnya. Jadi tuan-tuan, besok kita sambung lagi ya. Nombor lain pula. Yang itu yang sepanjang 3-4 hari ni saya nak cerita pasal nombor je. Yang telah tercatat dan juga kita bagi pandangan sisi. Dan sebagaimana hari-hari 50 hari sebelum ini dan semalam juga, hari ini juga kita ada orang yang akan menerima hadiah ya. Hadiah ni buku-buku lah. Ini bukan saya bagi tau. Saya tukar sampai je. Yang bagi ni entah saya pun tak ingat nama dah. Ramai sangat yang suka menyumbang. Manusia ni, orang Malaysia ni baik. Tuan-tuan. Siapa ni? Semalam lagi baik seorang. Saya bagi sebut nama dia. Saya pun tak ingat. Dia kata, Prof, saya dah terima dah baru ni. Saya hadiahkan balik dah. Bagi pada orang yang tak terima lagi. Tengok. Orang, ya Allah, saya kata dengan Rozal, saya kata, Allah baik sungguh lah. Kalau setengah orang tu terima 10 kali pun dia ambil ya. Kan? Tapi tak apalah kalau dah dapat rezeki dia. Tapi yang ini dia kata kami pulangkan balik, dia kata Prof bagi ke orang lain. Okey, hari ni kita bagi pada Allahu Akbar, Suhailawati Abdul Ghani. Okey, Suhailawati, kontak saya 0193154444. Besok pagi insya-Allah kita post. Tak apalah, saya pilih nanti. Saya tak fikir pun nak bagi buku apa. Tapi biasanya buku barulah. Ceritalah. Dia ada di sisi ataupun buku Puan Roza. Dia mahu daku ke sana. Dan juga mungkin buku yang baru kami terima. Ni cetakan baru ni. Travelog Haji, mengubah cempada iman. Nanti saya fikir, saya bagi. Seorang lagi. Hajah Som J. Betul ya? Hajah Som J. Puan Hajah Som, kontak saya tak apa, saya hantar besok insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasihlah kerana bersama-sama saya pada malam ini. Sekarang pukul 8.10, kita rehat sekejap. Kemudian saya nak pergi semayang ke Kondo Kemuncak insya-Allah. Dah orang dah beritahu dah, dia kata, Prof tak ada orang ni. Saya jadi imam lah tu nampaknya. Orang ada kerja semua dan insya-Allah lah saya bawa terpaksa bawa isteri saya untuk jadi imam. Ya, jadi makmum nanti insya-Allah. Tuan-tuan, jumpa lagi besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.